Bahasa Indonesia ini sudah dipelajari oleh lebih 47 buah negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar semua sahabat-sahabat dan teman di luar sana? Semoga berada dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga dipanjangkan umurnya, guys. Dan dalam bulan yang mulia ini sama-sama kita menjaga amal ibadah kita supaya lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya, guys. Oke guys, pada hari ini apa yang kita mau react, guys? Hari ini adalah sedikit unik ya. Nah, kalau sebelum ini saya sudah react berkaitan bahasa Indonesia nih, dia daripada bule Jerman, daripada USA, daripada Australia, daripada Vietnam, daripada Thailand, dan pada kali ini amat istimewa sekali bila mana saya jumpa satu channel yang dia menerangkan berkaitan bahasa Indonesia, yang memberi alasan 5 kebaikan bahasa Indonesia ini. Oleh siapa, guys? Oleh rakyat Malaysia sendiri. Jadi apa yang dia perkatakan dalam video ini? Sebelum itu, guys, sebelum itu channel ini didapati daripada nama channelnya Sri Cendekiawan. Oke, kepada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, like, share, dan komen, guys ya. Bantu-bantu channel ini untuk memberikan info-info yang terkini berkaitan Nusantara ini secara keseluruhannya. Dan tajuknya ialah 5 perkara yang saya kagum dengan Indonesia. Orang Malaysia kagum dengan Indonesia. Oke, apa kekaguman yang dia coba ngobrol di video ini? Sama-sama kita tonton, guys. Zap. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya nak membicarakan mengenai 5 kekaguman saya kepada negara Indonesia. Tetapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel saya, like dan juga share. Saya sudah subscribe, guys. Oke, guys, jangan lupa subscribe Sri Cendekiawan ya. Yang pertama, rakyat yang patriotik Kekaguman tinggi. pertama saya kepada Indonesia ialah kerana mempunyai rakyat yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Jika kita melihat setiap tahun apabila sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia, rakyat Indonesia akan mengibarkan bendera Indonesia dengan begitu megah. Wah. Bahkan sambutan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia telah diadakan dengan begitu meriah, di mana bukan sahaja sambutan di peringkat pusat, peringkat wilayah, peringkat daerah, bahkan di peringkat kampung sendiri pun mempunyai sambutannya tersendiri. Bahkan NGO Indonesia begitu bangga mengadakan sambutan kemerdekaan Indonesia, bahkan mengadakan upacara menaikkan bendera Indonesia walhal di pedalaman sekalipun. Ini sesuatu yang kita perlu contohi. Yang kemudian yang kedua, kita boleh tengok rakyat Indonesia begitu bangga dengan Pancasila. Bahkan jika ada rakyat Indonesia yang bekerja di luar negara, di Malaysia contohnya, ada yang bekerja 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, bahkan lebih daripada 10 tahun, insya-Allah pekerja Indonesia tersebut pasti boleh mengingati lagi apa itu Pancasila. Berbeza dengan negara kita Malaysia, di mana rakyat Malaysia kebanyakannya langsung tidak mengingati rukun negara. Masya Allah. Bahkan lebih malang, sebahagian kecil rakyat Malaysia sendiri tidak menguasai bahasa kebangsaan, sehingga kan di mahkamah mereka memerlukan penterjemah untuk menterjemahkan sendiri bahasa Melayu ke dalam bahasa ibunda mereka kerana mereka tidak faham langsung bahasa kebangsaan. Sampai begitu, guys. Ini sangat malang bagi Malaysia, dan perkara ini berlaku kerana kurangnya semangat patriotik dalam diri rakyat Malaysia. Dan kalau kita tengok di Indonesia, bangsa-bangsa lain, orang Cina, orang India dan sebagainya, sekarang ini mereka mempraktikkan bahasa Indonesia dalam kehidupan mereka walhal bercakap, bahkan bercakap sesama ahli keluarga mereka. Ini perkara yang kita perlu tiru.
Kedua, pemimpin tegas. Okey, seterusnya kekaguman saya yang kedua ialah kerana Indonesia mempunyai pemimpin yang sangat tegas. Ya, yang saya maksudkan ialah Presiden Indonesia sekarang iaitu Joko Widodo ataupun dikenali sebagai Pak Jokowi. Jika kita tanya rakyat Malaysia, siapakah Presiden Indonesia yang paling mereka kenal? Saya yakin pertama ialah Soekarno, yang kedua adalah Jokowi. Ini kerana Jokowi merupakan pemimpin Indonesia yang sangat tegas. Kita boleh lihat, pertama ialah isu kapal yang menceroboh perairan negara Indonesia. Ada kapal Malaysia, ada kapal Vietnam, ada kapal pelbagai negara yang menceroboh perairan Indonesia untuk menangkap ikan. Apa yang Indonesia buat? Mereka tangkap dan mereka bom kapal-kapal tersebut. Ini sebenarnya menakutkan penceroboh-penceroboh daripada menceroboh perairan Indonesia. Yang kedua, kita melihat apabila ada kapal Cina, kapal tentera Cina yang menceroboh kedaulatan Indonesia, kedaulatan perairan Indonesia, Presiden Indonesia dengan tegas menghantar tentera laut Indonesia dan juga nelayan-nelayan Indonesia turut bersama untuk mengusir kapal laut, kapal tentera laut Cina tersebut. Ya, guys. Namun di Malaysia pada waktu itu menteri kita hanya mengatakan elephant fight elephant, the grass will suffer. Ini sangat memalukan Malaysia. Kerana kita tiada semangat untuk melawan, semangat yang tegas untuk mempertahankan hak kita. Sabas Indonesia. Ketiga, rajin. Kekaguman yang ketiga saya kepada Indonesia ialah sikap rakyat Indonesia yang suka bekerja. Kalau kita tengok, ramai imigran ataupun pendatang ataupun pekerja yang datang bekerja di Malaysia. Namun, kebanyakan pekerja-pekerja tersebut adalah malas. Contoh yang jelas ialah Bangladesh. Ramai rakyat Bangladesh datang bekerja ke Malaysia, namun mereka ini selalu mendapatkan MC ataupun dalam erti kata lain cuba untuk konten kerja. Namun berbeza dengan orang Indonesia, mereka sangat rajin bekerja dan kebanyakan pekerja-pekerja Indonesia tersebut ada yang sudah menjadi tuan ataupun toke dekat negara kita. Okey, ini disebabkan usaha mereka. Kebanyakan orang Indonesia apabila mereka mempunyai modal, mereka akan menyewa tanah dan menanam tanah tersebut dengan pisang, kelapa dan sebagainya. Kemudian mereka akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dan mereka akan terus menyewa tanah dan kemudian mereka menjadi toke di negara ini. Ya, ada betulnya guys, sebab banyak yang saya lihat di sini warga negara Indonesia yang sudah bertahun-tahun di sini banyak yang mengusahakan tanah guys. Ada yang tanam kelapa sawit, ada yang tanam pisang, ada yang tanam nanas dan macam-macam lagi ya. Oh, betul-betul. Ini satu kelebihan rakyat Indonesia yang patut kita kagumi. Ya. Keempat, ramai ilmuwan. Kekaguman saya kepada Indonesia nombor 4 ialah banyaknya ilmuwan yang lahir di Indonesia. Kita kena akui memang kita Malaysia meninggalkan Indonesia jauh ke belakang dari segi pendidikan terutamanya dalam bab prasarana dan juga kemudahan-kemudahan pendidikan yang ada di sekolah dan juga pusat pengajian tinggi di negara kita. Namun kita kena akui bahawa Indonesia banyak melahirkan ilmuwan dalam pelbagai bidang, antaranya muzik, sejarah, filologi dan juga sebagainya. Contoh yang jelas ialah Indonesia mempunyai seorang ilmuwan yang sangat hebat dalam bidang sejarah, iaitu Prof. Dr. Slamet Muljana yang banyak mengkaji mengenai sejarah kerajaan Melayu, terutamanya kerajaan Kuntala, Suwarnabumi dan juga kerajaan Sriwijaya. Dan sehingga sekarang ini Prof. Dr. Slamet Muljana merupakan antara sarjana Indonesia yang paling ramai dirujuk untuk kajian kerajaan Melayu Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Bahkan walaupun beliau bukan orang yang terawal mengkaji kerajaan Sriwijaya,
namun kebanyakan pendapatnya diterima oleh sarjana-sarjana kemudian kerana mempunyai bukti yang kukuh dan yang lebih tepat. Selain daripada bidang sejarah, banyak lagi. Ya, patutlah di Indonesia ni guys banyak ilmuwan-ilmuwan yang dikenali. Ini belum lagi dia cakap ilmuwan yang dalam bidang agama, lagi ramai guys. Contohnya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Abdul Latif Saad, dan banyak lagi lah. Oke guys, lanjutin. Lagi ilmuwan-ilmuwan Indonesia yang kita boleh lihat, terutamanya dalam bidang ilmu-ilmu yang sukar seperti bahasa Sanskrit dan sebagainya. Dan bidang itu bahasa Sanskrit sebenarnya tiada di Malaysia. Kita kekurangan ilmuwan yang berbakat dan juga pakar dalam pelbagai bidang. Dalam bab ni saya kena akui kita ketinggalan dengan Indonesia, walaupun universiti kita sebenarnya lebih hebat daripada universiti di Indonesia. Ya, betul. Kelima, pentingkan asal usul. Okey, kekaguman kelima saya kepada Indonesia dan juga yang terakhir, iaitu orang Indonesia merupakan bangsa yang mementingkan asal usul mereka. Contohnya, betul, kita boleh lihat di Indonesia, orang Jawa bangga dengan pakaian Jawanya, bangga dengan bahasa Jawanya. Orang Bugis juga bangga dengan badiknya, bangga dengan pakaiannya, bangga dengan bahasanya. Begitu juga orang Makassar, orang Bali, orang Melayu Medan, orang Melayu Palembang, orang Melayu Jambi dan sebagainya. Mereka begitu bangga. Apabila berjumpa, antara soalan pertama yang mereka tanya ialah, awak asal daripada mana, daripada suku mana, daripada ras mana, daripada bangsa mana. Itu berbeza dengan kita di Malaysia, di mana di Malaysia orang Jawa itu Melayu, orang Melayu itu Melayu, orang Mandaling itu Mandaling, orang Bugis itu Melayu. Okey. Maksudnya di Malaysia hanya ada satu bangsa, iaitu bangsa Melayu. Orang Jawa sudah tidak pakai pakaian Jawanya, orang Bugis sudah tidak pakai pakaian Bugisnya, orang Mandaling sudah tak pakai pakaian Mandalingnya, orang Boyan sudah tak pakai pakaian Boyannya. Mereka pakai baju Melayu setiap hari Jumaat apabila nak ke masjid ataupun setiap tahun untuk menyambut Lebaran. Tapi di Indonesia mereka masih mengekalkan adat tradisi mereka, terutamanya dalam bab perkahwinan. Kalau kita tengok perkahwinan mereka memang cukup meriah dengan pakaiannya, dengan perhiasan wanitanya dan sebagainya. Ini yang hebat tentang Indonesia, sangat mementingkan asal usul dan jati diri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share dan like channel saya. InsyaAllah kita akan berkongsi lebih banyak info-info yang menarik mengenai sejarah negara Malaysia, Indonesia dan juga sejarah Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, apa yang disampaikan oleh channel di dalam video Sri Cendekiawan ini tadi oleh rakyat Malaysia sendiri tadi, bahawa 5 kelebihan yang dia berikan mengapa Indonesia itu bahasanya lebih baik daripada Malaysia. Antara 5 itu, salah satu yang menarik guys ialah berkaitan dengan setiap warga negara Indonesia itu punya jati diri ataupun semangat patriotik yang begitu mendalam dalam diri mereka untuk menyatakan bahawa bahasa Indonesia itu mereka gunakan sehari-hari walau di mana mereka berada. Contoh, apabila mereka berada di Malaysia, macam dia bagi tahu tadi, sudah bekerja selama 5 tahun, 10 tahun, sampailah ke 20 tahun, tetapi masih mengingati lagi Pancasila Indonesia itu sendiri. Berbeza dengan Malaysia tadi, dia bagi tahu ada yang tidak hafal dengan rukun negara guys. Lepas tu pergi mahkamah pula ada menggunakan translator dan macam-macam lagi. Maka di sini satu kejanggalan lah bagi warga negara Malaysia tidak dapat menggunakan bahasa Melayu itu sebaik yang mungkin. Dan kalau di Malaysia ini, China guna bahasa Cina, India guna bahasa India, tidak digunakan Melayu. Lain berbanding di Indonesia, masyarakat Tionghoanya fasih berbahasa Indonesia dan keluarga mereka itu bercakap dalam bahasa Indonesia guys.
Dan kenapa Indonesia ini lebih tinggi lagi dia punya bahasa berbanding bahasa Melayu di Malaysia? Bahasa Indonesia ini sudah dipelajari oleh lebih 47 buah negara. Dan juga di universitas ada 5 universitas mempelajari ataupun mata pelajaran sukatannya menggunakan bahasa Indonesia dipelajari di universitas itu. Jadi itu antara yang dinyatakan oleh rakyat Malaysia ini tadi, dan ada 4 lagi. Rajinnya, kemudian ilmuwan lagi, orang-orang di Indonesia ini lebih banyak daripada Malaysia. Dia ada yang ilmuwan daripada bahasa Sanskrit yang menjadi pakar rujuk pula itu daripada negara-negara luar. Wow, ini satu kebanggaan juga bagi saya, walaupun saya sebagai orang Malaysia, tetapi oleh kerana ini Indonesia adalah rakan karib kita di Nusantara, maka kita turut berbangga guys bila ada warga negaranya menjadi pakar rujuk kepada oleh negara-negara luar. Sungguh luar biasa guys. Itu lagi yang buat saya tertarik guys, apabila Indonesia ini dia menyatakan tadi daripada suku kaumnya itu memegang erat suku masing-masing. Ada yang Jawa, ada Bugis, ada Makassar, tetapi dia masih menggunakan identiti budayanya sendiri. Bila ada perayaan mereka menggunakan baju identiti bangsa itu sendiri. Contoh Jawa menggunakan baju budaya Jawa, contoh Makassar menggunakan baju budaya Makassar, dan apabila ada adat perkawinan mereka menggunakan pakaian seperti bangsa yang dorang anuti masing-masing. Wow, itu sangat menarik guys ya. Jarang berlaku di dunia modern ini menggunakan adat kebudayaan itu sendiri. Dan berlainan pula di Malaysia, kebanyakannya menggunakan baju Melayu. Ini walaupun ada lagi bangsa-bangsa lain yang, tapi tidak semua guys. Ada juga contohnya lah, saya sendiri di negeri Sabah masih mengekalkan identiti bangsa suku itu sendiri. Contohnya bangsa Bajau, bila kawin dia pakai baju pakaian Bajau. Contohnya bangsa Bugis di sini dia pakai juga pakaian Bugis di sini. Di Sabah pun banyak Bugis guys. Jawa pun di sini banyak. Ya, bila kawin dia pakai baju pakaian Jawa. Wah, banyak sini juga bangsa-bangsa di negeri Sabah ini. Oke, saya ingat itu sahaja ulasan kita pada hari ini guys. Jika kalian punya pendapat dan pandangan sendiri terkait perkara ini tadi, terkait dengan pandangan yang diutarakan oleh rakyat Malaysia ini, boleh komentar-komentar di bawah guys. Kita sama-sama ambil info yang positif untuk kita menaikkan lagi suku bangsa kita di Nusantara ini. Oke, salam silaturahim, salam seduluran, salam pemersatuan di Nusantara. Assalamualaikum, bye-bye.